Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Aman Akbar bin Ismail, nombor metrik 060878. Jadi hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan amali sembelihan. Jadi sebelum kita pergi kepada amali sembelihan itu sendiri, jadi kita tengok dulu apa skop-skop perbincangan yang akan kita bincangkan dalam video ni. Jadi seperti mana yang ada dekat skrin di atas ni, skop perbincangan kita yang pertama, kita akan membincangkan berkenaan dengan apa tu definisi sembelihan. Yang kedua, hukum sembelihan tu sendiri. Yang ketiga, apa dalil pensyariatan berkenaan dengan ibadah sembelihan ni. Yang keempat, berkenaan dengan rukun sembelihan. Yang kelima, syarat sembelihan. Yang keenam, perkara makruh dalam sembelihan. Yang ketujuh, kita akan menayangkan satu video sembelihan. Yang ke-8, apa itu hikmah di sebalik ibadah sembelihan tu. Dan yang terakhir, yang ke-9, kita akan bagi sedikit kesimpulan berkenaan dengan ibadah sembelihan tu. Okey, jadi kita pergi yang pertama dulu, iaitu definisi sembelihan. Okey, definisi sembelihan ni ialah merujuk kepada menyembelih binatang yang halal dimakan dengan menggunakan sesuatu yang tajam selain gigi, kuku dan tulang dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Jadi menyembelih di sini dengan maksud menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan tadi dengan cara memutuskan urat halkum dan urat marah. Jadi urat, kedua-dua urat ni wajib dipotong. Kalau salah satunya tak dipotong, maka binatang tersebut akan menjadi bangkai dan haram untuk kita makan. Dan perlu diingat, ketika sembelih, niat yang perlu kita pasangkan adalah niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita tengok pula apa itu hukum sembelihan. Okey, binatang yang halal dimakan, hukumnya wajib disembelih. Binatang yang mati tanpa disembelih, hukumnya bangkai dan haram dimakan, macam yang saya sebut tadi. Jadi hukum sembelih kat sini adalah wajib. Dan sembelih ni juga merupakan salah satu syarat untuk membolehkan satu-satu binatang tu halal untuk kita makan. Dan sembelihan ni juga merupakan satu ibadah. Sebab apa? Mencari halal itu merupakan satu fardu ain. Jadi apa pula dalil pensyariatan yang berkaitan dengan ibadah sembelihan ni? Jadi kita boleh rujuk surah Al-Ma'idah ayat 3. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum. Yang bermaksud, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh, yang mati ditanduk, dan yang mati diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Okey, seterusnya kita tengok pula apa itu rukun-rukun sembelihan. Menurut kitab Minhajul Tullab karya Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau telah membahagikan rukun-rukun sembelihan ini kepada 4. Okey, jadi yang pertamanya penyembelih, yang keduanya binatang sembelihan, yang ketiga alat untuk menyembelih, dan yang keempat keadaan sembelihan tu, iaitu merujuk kepada penyembelihan itu sendiri, iaitu dengan cara memutuskan urat halkum dan urat marah. Okey, seterusnya kita akan cerita pula berkenaan dengan syarat sembelihan. Okey, jadi bila kita cakap berkenaan dengan syarat sembelihan, syarat di sini dengan maksud perkara-perkara yang mesti ada bagi menjadikan satu-satu sembelihan tu sah dan bersih. Okay, jadi kita pergi dulu dengan persoalan, apakah itu syarat-syarat penyembelih? Okay, jadi syarat-syarat penyembelih ni ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal ataupun mumayyiz. Yang ketiga, bukan dalam ihram haji dan umrah. Dan yang keempat adalah tujuan sembelihan. Okey, jadi itu merupakan syarat-syarat untuk penyembelih. Okey, seterusnya kita tengok pula apa syarat-syarat untuk binatang yang disembelih. Okey, jadi saya senaraikan 5 syarat untuk binatang yang disembelih. Yang pertamanya, binatang tersebut mestilah halal dimakan dagingnya. Yang kedua, masih hidup dengan kuat. Yang ketiga, mati dengan sekali sembelihan. Yang keempat, putus 2 urat, iaitu urat halkum dan urat marah. Dan yang kelima, mati disebabkan ketajaman senjata. Jadi senjata ataupun alat yang digunakan dalam sembelihan ni, ia terikat dengan 2 syarat. Dia akan terikat dengan 2 syarat. Yang pertamanya, alat tersebut, alat yang digunakan tersebut mestilah mampu untuk melukakan. Dan yang kedua, alat tersebut mestilah bukan
terdiri daripada gigi, kuku dan tulang. Okey, jadi hikmah pengecualian gigi, kuku dan tulang, kadang kita tertanya kenapa tak boleh guna gigi, kuku dan tulang. Jadi sebahagian fuqaha mengatakan bahawa pengecualian, hikmah pengecualian ni ianya terdiri daripada perkara-perkara yang ta'abudi. Okey, kita teruskan pembentangan kita kepada slide yang seterusnya, iaitu perkara-perkara makruh dalam sembelihan. Jadi perkara-perkara makruh dan sembelihan ni banyak sangat, tapi yang saya senaraikan 4 dia. Yang pertamanya menggunakan alat yang tumpul. Yang keduanya tidak membaca bismillah. Yang ketiga tidak menghadap kiblat. Dan yang keempat menampakkan pisau dan mengasahnya di hadapan binatang sembelihan tersebut. Okey, jadi sekarang tibalah masanya saya akan menayangkan satu video amali sembelihan yang saya buat bersama dengan ayah saya. Dan dalam video tu ada juga saya selitkan beberapa perkara-perkara sunat sebelum dan semasa sembelihan. Jadi jom kita saksikan. Jadi hari ini saya akan membuat satu video tutorial sembelihan ayam. Okey, jadi sekarang ni jam menunjukkan pukul 11 pagi. Okey, jadi sunat kita sembelih ayam ataupun apa-apa sembelihan pun kita buat sunat yang dibuat pada waktu siang hari. Okay, jadi sebelum kita pergi ke agenda utama kita akan buat beberapa perkara sunat. Okey, beberapa perkara sunat sebelum kita sembelih ayam tu. Pastikan alatan ataupun pisau yang kita guna tu betul-betul tajam. Okey, jadi kalau kita dapati pisau yang diguna tu tak tajam, jadi elok kita asam dulu pisau. Jadi jom kita asam pisau dulu. Okey, jadi sekarang ni kita akan asah pisau dulu bagi betul-betul tajam. Okay, jadi step nak asah pisau ni, okey, dia ada step sebenarnya. Ni apa yang ayah saya cerita. Step dia asal ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini pun 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena balance. Jadi jom kita asah. Okey, jadi bila kita dah asah dan kita dapati benda ni betul-betul dah tajam, okey, masa tu kita dah boleh berhenti asah dan kita boleh ready untuk sembelihan. Okey, jadi sekarang ni kita akan ke agenda utama kita. Okay, jadi kita nak sembelih ayam dah ni. Okey, jadi untuk peringatan, sebelum kita nak sembelih ayam tu, okay, kita baca bismillah ya Allahu akbar dan jangan lupa selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa membuang masa, kita akan terus kepada sesi sembelihan ayam. Jadi ayam ada kiblat. Okay, kiblat kalau kat sini belah sana. Belah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi kita berbalik kepada slide kita. Okey, sekarang kita akan bercerita pula apa itu hikmah daripada sembelihan tu. Dengan cara sembelihan yang Islam telah tetapkan, kita akan dapat mengeluarkan semua darah sembelihan dengan cepat. Dan yang keduanya, kita boleh mematikan binatang dengan cara yang cepat. Jadi kalau kita ikut betul-betul garis panduan yang telah Islam tetapkan, maka tak akan wujudlah istilah penderaan terhadap makhluk ciptaan Allah. Jadi hikmah yang ketiga pula, sebagai tanda penghormatan manusia ke atas makhluk ciptaan Allah. Yang keempat, dapat membezakan di antara sembelihan orang Islam dan orang kafir. Dan yang kelima, menjadikan sihat tubuh badan bagi orang yang memakan dagingnya. Baik, jadi sebagai mengakhiri video ini, apa yang saya dapat simpulkan ialah sembelihan merupakan satu ibadah dan bukti perhambaan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikutlah garis panduan yang telah Islam tetapkan supaya haiwan yang halal akan dapat disembelih dengan sempurna, memenuhi syarat-syarat sembelihan, maka akan terhasillah daging sembelihan yang bersih dan halal seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan. Jadi saya rasa setakat itu saja daripada saya. Wallahu a'lam.